Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana petang ni kita sekali lagi berkesempatan untuk bersua secara maya. Sebelum tu yang berusaha Cik Azlan Nur bin Husin, Ketua, Cik Munazri bin Ishaq, Penolong Kanan Hem, barisan-barisan pentadbir sekolah, ibu-ibu, ayah-ayah, serta anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi diberi kesempatan untuk terus menikmati nikmat kehidupan walaupun sedang bergelut dengan pandemik COVID-19. Jadi kita harap kita sentiasalah dipelihara dan dijauhi daripada ujian dan godaan COVID-19 ini. Baik, sebelum kita meneruskan agenda pada petang ini, marilah sama-sama kita membuka majlis kita terlebih dahulu dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah, amin rahman amin rahim. Jadi untuk sesi pada petang ini insya-Allah kita akan bersama-sama dengan PKHAM untuk taklimat daripada unit HAM lah, mungkin berkaitan dengan asrama, peraturan dan sebagainya lah. Jadi tanpa melengahkan masa majlis, dengan segala hormat Cikgu Muhammad Nazri bin Ishaq, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, untuk menyampaikan taklimat. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tes soal tadi. Okay, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, terima kasih Cikgu Syarif bertindak sebagai pengurusi majlis hari ini. Cikgu Din, Cikgu Afiqah, Cikgu Amirul, tuan-tuan, perempuan dan juga anak-anak pelajar kita yang baru akan masuk. Entah bila ya. Tapi insya-Allah lah lepas raya haji kita doakan kita akan bersemuka lah nanti. So hari ini patutnya taklimat daripada PK1. Tapi sebab PK1 Cikgu Tuan Haji Zamri tak dapat dan ada mesyuarat lain. So saya mengambil awal lah, patutnya esok. So taklimat kepada pengurusan HAM saya ambil slotnya hari ni, awal satu hari. Okey, sebelum tu saya Cikgu Muhammad Nazri bin Ishaq, Penolong Kanan Hal Ehwal Pelajar. So banyak-banyak pelajar ni nanti dia akan lebih berurusan dengan saya lah di asrama nanti. Okey. So kalau di kawasan akademik Cikgu Zamri, di asrama lebih kepada saya lah. Dan kebanyakan pelajar yang duduk kat asrama ni, duduk kat sekolah asrama penuh ni, dia akan lebih kat asrama. Dengan pandemik COVID sekarang ni, so lagi banyak lah. Lagi banyak lah duduk kat asrama. Susah juga jumpa parent pula lepas ni. Nanti saya akan taklimat lah sebab apa nanti. Okey. So pendaftaran murid sekolah tingkatan 1 ni, yang ambilan yang kedua ya, dan juga tingkatan 4. Sebenarnya tingkatan 4 kita tak ada tahun ni. Bukan tak ada tahun ni. Tak ada untuk ambilan yang kedua, tak ada. Ambilan yang pertama hari tu ya. Sebab kita dah penuh lah tingkatan 4, 160 orang. So Alhamdulillah kita dah terima seramai 38 orang buat masa ni. Okey, so dia orang boleh daftar sampai hari Jumaat lagi lah. Okey, buat masalah 38 orang daripada 51 orang. Okey, so ada masalah sama juga. So anak-anak pelajar ni boleh fikir lebih sikit lah. Fikir lebih sebelum kita mendaftar minggu depan, secara automatiknya minggu depan hari Isnin dalam PDM. So anak-anak akan jadi pelajar sekolah kita lah. Sekolah menengah sains, sekolah batas Sabah. Okey.
So buat masa ni boleh fikir lagi sebelum kita daftar secara rasminya. Lepas tu minggu ni masih lagi PDPR dengan sekolah lama. So minggu depan terus PDPR dengan sekolah baru. Cara dia pun cara baru lah. Okey, lain sikit. Okey. So tahniah sebelum tu saya ucapkan kepada 38 orang pelajar memilih sekolah menengah sains Kuala Batas sebagai sekolah kamu untuk seterusnya. Okey. So sebelum ni pun semalam pun Cikgu Mutua dah sebut, alhamdulillah SPM meningkat. So terlepasnya pelajar SPM meningkat 2.05. So seorang dapat straight A+. Okey. Dan 18 orang lain dapat straight A lah. So tahniah jugalah diucapkan kepada abang-abang dan kakak-kakak tu. Okey. Ni kalau ikut yang ni lah. So kamu pun dah selepas yang ni lah. Saya makan itu 8 bulan. So kita 14 hari tu, 14 bulan hari Senin tu, kamu dah daftar dah. So untuk pendaftaran kita bagi seminggu lah sampai Senin depan. Okay. Yang ni pun kamu dah lepas dah. So saya ada banyak slide ni, kalau kita tengok satu nanti lambat ini pun kamu dah check dah nama kamu sebenarnya. Okay, yang ni jamaah dah kecil sikit. So sebab bila saya balik rumah rupanya lupa laptop kat rumah tak ada PowerPoint. Susah sikit lah dia tak ada nak pasangkan. Okay. So ini adalah takwim sekolahan KPM 2021 yang kita dapat tu, iaitu sekarang ni kita dah dalam proses PDPR sampai 16 atau 17 Julai itu nanti. So lepas tu Raya Haji, lepas tu kita tunggulah akan diumumkan sama ada kita akan teruskan PDPR ataupun kita akan kembali ke sekolah. So kita tak tahu tengok macam mana tu. So sekarang kita fokus pada PDPR. Lepas tu untuk bayaran ke baju pakaian apa semua yang nak bawa sini, bolehlah fikirkan sikit-sikit. Okey, buat masalah pun tak boleh keluar, tak boleh fikir awal lah. So boleh, nanti saya akan terangkan lah jenis-jenis pakaian yang kita akan boleh bawa ke sekolah ni. Okey. Okey, ini pendaftaran, kamu dah klik setuju sebenarnya tu, itu kamu dah klik setuju. Selepas ni cetak surat tawaran dan buku tawaran. So cetak surat tawaran dan buku tawaran dan isi. Kena isilah. Tapi tak perlu hantar lagi. Simpanan untuk pendaftaran secara fizikal nanti. So bila kamu dah cetak, simpan. Nanti insyaAllah selepas Raya Haji nanti masa pendaftaran secara fizikal bawa. Okay. So sekarang ni pendaftaran secara online saya. Okay. Itu kita dah bagi dah Google Form yang perlu kena isi. So lepas ni kamu kena bawa buku tawaran tu masa pendaftaran secara fizikal. Untuk pemeriksaan kesihatan pun sama juga lah nanti. So kalau dapat daripada X-ray tu tak perlulah bawa yang X-ray tu yang besar tu, kita nak laporan dia. Okay. Okay, ini pendaftaran online. Teruskan lagi. Kita tulis ni. Okey. Dalam Google Form tu, ini dia punya link dia. Dan kita dah masukkan dalam Telegram, takut ada yang tak nampak tu, tak fokus yang tu. So kamu kena daftar dalam minggu ni Kalau boleh, hari ni terus daftar. Ataupun mungkin ada yang ada daftar, alhamdulillah. Sebab baru ni kita check tak semua lagi So dalam Google Form tu dia macam ni lah. So buka yang ni, check Telegram. Buka, dia akan depan ni dia akan macam ni lah. Borang maklumat murid baru tahun 2021. Tu dia ada pejabat sekolah apa semua. Dan ada bawah kena isi lah. So yang kena isi, contoh apa yang kena isi tu, ada di bawah ni. Contoh kena isi. So kamu kena ada lah. Email ibu bapa penjaga, nombor rujukan surat, tarikh pendaftaran dan maklumat murid. So kena isi maklumat murid semua lengkap. Maklumat bapa dan penjaga, maklumat ibu dan juga penjaga. Dan maklumat murid sangat penting lah. Ini kena sertakan dengan telefon yang akan digunakan untuk PDPR. Okey, ulangkan lagi. Untuk maklumat murid, kena ada nombor telefon untuk digunakan semasa PDPR. Sebab Pulau Sains Kuala Batas ni dia akan lebih banyak kepada Google Meet dan juga guna Telegram lah. So banyak yang gunakan Google Meet lah. Okey. So dia kena ada yang ni. Dan kita akan bagi link dia tu nanti. Cikgu Amirul, Cikgu IT kita akan bagi
address, alamat email rasmi pada kamu tu nanti. So kita akan kamu boleh check nanti. Okey, start minggu depan. Okey, terusnya pengurusan hak ehwal murid. Semalam, kalau mau cakap semalam pengetua. So pengetua kita Encik Azlan Nur bin Husin. Okey. Cikgu Zamri patut berucap hari ni. Cikgu Zamri, Tuan Haji Zamri bin Sabri lah. So fikir pentadbiran. Saya, Cikgu Nazri dan juga fikir co-curriculum Cik Muhammad Zulkizan bin Mazin. Okey. Sebab kita banyak berada di asrama, saya akan fokuskan kepada warden lah. Okey. Ini warden-warden lah yang kamu akan kenal banyak di asrama tu nanti lah. Ni warden. Saya, Cikgu Zulkizan, Fikir Koko. Fikir Koko juga warden. Ni Cikgu Azma. Cikgu Azma SU saya. Alhamdulillah. Dan Cikgu Disiplin, Cikgu Alias Ma'ali, Cikgu Disiplin. Cikgu Ahmad Zuki, Cikgu PJ. Cikgu Farah, Ustazah Farah. Okey. Kemudian kita ada lagi. Semua warden kita 13 orang Cikgu Wahab. Cikgu Wahab ni Cikgu Hoki. Cikgu Syukri. Ni Cikgu Syukri. So saya selalu panggil Ustaz Syukri. Nampak dia pakai songkok pun nampak dia Ustaz. Cikgu Syukri So Cikgu sejarah lah. Cikgu Iqmal. Cikgu Emet. Bekas guru disiplin lah. Cikgu Iqmal. Cikgu Dayang. Cikgu Dayang. Ustaz Sabar. Cikgu Bibi. Baru main tahun ni. Terus dilantik jadi warden. Cikgu Bibi. Baru melangsungkan perkahwinan. Okay, dan Cikgu Azlina. Cikgu merangkap Cikgu Koperasi juga lah. Cikgu Azlina. So pilihan kita Encik Razi dan juga Puan Ruzaida. Okey. Nanti saya akan link bagi yang ni lah semua kali. Ini nombor-nombor yang boleh hubungi nantilah. Ini nampak macam tak penting sekarang ni to my parent tu nampak macam tak penting lagi lah. Tapi bila pelajar dah masuk dah, ini nombor-nombor telefon warden kena ada lah. Nombor pengetua PKM, semua ni warden lah, semua warden. 14 orang capak pengetua lah. So dia ada 14 orang semua. So nombor-nombor telefon ni kena ada lah. Okey. Terutamanya bila berlaku hal-hal kecemasan lah. Okey. Kadang-kadang nak minta balik, nak minta outingnya, nak jumpa anak sekejap lah. Ada hal kecemasan dekat kampung lah. So kena telefon warden. Nak tunggu anak telefon, lambat kadang-kadang. Okey. Anak pun tak bawa handphone. Okey. So COVID sekarang ni, dengan pandemik sekarang ni, so parent-parent ataupun anak-anak pelajar boleh Google dan tengok garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah norma baru 2.0. Sebab bermula pada tahun sebelum tu lagi, tahun lepas lagi, pada bulan 3, kita dah gunakan garis panduan baru lah, norma baru. Ni dah masuk ni tak tahu bila pula, mungkin sampai tahun depan rasanya akan kekal lagi lah. So norma baru ni. Okey. So dekat dah sekarang ni dah setahun lebih lah. Ni boleh dapat juga. Tadi ni banyak muka surat ni. Okey. So dekat sekolah pun kita kena ada sekolah selamat lah. Ni berkaitan dengan pandemik sekarang ni. So kena ikut pematuhan SOP apa semua. Beberapa hal PDP sekarang dah jadi PDPR. Kerjasama dengan PBD dan juga PKD. PKD adalah Pusat Kesihatan Daerah lah. So beberapa hal kita berurusan dengan Pusat Kesihatan Daerah sekarang ni. Okey. Dan juga minggu silaturahim patutnya untuk pelajar baru sepatutnya 2 minggu. Okey, macam pelajar baru yang masuk baru ni, so sepatutnya 2 minggu lah. Okey. Sekarang ni dia pendekkan jadi 4 hari saja. 4 hari pun 1 hari 2 sejam je. Okey. Sejam saja. Hak lain mungkin boleh tanya dalam grup Telegram lah. Tapi insya-Allah bila kamu masuk nanti, saya fizikal nanti, insya-Allah kita akan buat juga minggu silaturahim juga. So dia beza
Sekarang ni sebab kita menggunakan secara maya ni, dengan saya berfikir dia belajar. So mungkin ada kamu tak biasa kalau taman nak masuk. So nanti naik juga, kita akan buat jugalah. Dalam tempoh 2 minggu, minggu Silaturahim juga. So selama 38 orang pelajar nanti. Okey. Sebab apa? Sebab nak berkenalan dengan guru dan warga sekolah. So kadang-kadang kamu kenal. Kadang-kadang malam dah kenal pengetua, hari ni dah lupa dah. Hari ni kamu kenal Cikgu Nazri. Oh, Cikgu Nazri siapa ni? PKM. Besok lusa kamu dah lupa dah, confirm. So kamu nak kena kenal dengan guru dan juga warga sekolah. So kalau boleh yang pentadbir yang di atas-atas tu kamu kena kenal. Okey. Kemudian kamu kenal sikit minggu depan. Sebab dah mula dengan PJPR, dah boleh kenal dengan cikgu-cikgu, terutama cikgu kelas Sebab cikgu kelas sangat penting. Dia akan bawa kamu sampai form 5 nanti. Tu macam mana nak buat bayaran ke, kalau apa-apa masalah, apa-apa bayaran. Kadang-kadang zaman sekarang parent tak melawat, nak bagi duit ke anak macam mana. So kena melalui guru kelas ataupun warden. So tengoklah macam mana. Next, sebab apa Minggu Nazrim? Nak kenal kawan-kawan baru. So kawan dulu, kawan lama, kampung lah apa. Kadang-kadang satu sekolah tu, sekolah rendah, 2-3 orang yang masuk sekolah ni. Tu pun kadang-kadang tak baik pun. So kat sini sebab kamu dah duduk ramai-ramai, kita nak kenal lagi ramai semua. So kita nak kenal baik. Okay? Abang macam mana kita nak hormat abang-abang, lain-lain. Rakan-rakan baru pula. Okay? Macam mana kita nak sama-sama bergaul, kenal dengan kawan baru. So kita panggil, kita pun macam-macam kan. Okay. Adaptasi rutin baru sama juga. Dia sama pun macam-macam rutin baru. Biasa kat rumah mak yang kejut. Kat sini kau tengok kalau yang perempuan pukul 4.30 pun dah bangun pagi dah. Memang terkejut. Kadang-kadang pukul 4.30 dah bangun pagi sebab nak mandi cepat. Okey, nak mandi sebab dia perempuan dia mandi lambat sikit. Yang lelaki kadang-kadang pukul 6 sempat dia tak ada masalah. Okey. So, adaptasi rutin baru. Macam mana kita nak kekal di SBP selama 5 tahun? Macam mana kekal kat SBP ni 5 tahun? Sebelum ni semua makan mak yang bagi. Kat sini makan sendiri. Walaupun sendiri maksudnya di dewan makan lah. So basuh baju pun sendiri. Nak kekal di SBP selama 5 tahun tu. So orang lain boleh, kita pun boleh. Kadang-kadang mak ayah kita pun sama juga datang daripada sekolah selama penuh. Sama ada SBP ke, sekolah agama ke, MRCM ke. So mereka pun ada pengalaman. Boleh tanya pada mak ayah lah. Okay. So apa bahan yang penting sekali. So PKM dan juga guru kaunseling lah. So guru kaunseling akan main peranan lah. Sebab tu yang 3 orang yang masuk hari ni, kaunselor diketuai yang pertama tadi pengurusi kita tadi lah. Cikgu Syarif, Cikgu Din, Cikgu Ayudin dan juga Cikgu Afikah. 3 orang kaunselor. Hebat-hebat semua tu. Okay. So dia orang akan bantu kamu lah. Biar kamu duduk di sekolah dengan rasa seronok. Cik laju sikit sebab banyak benda nak tunjuk ni. So biar dekat sana nanti kat sekolah nanti. Sama juga kan. Dah tahu dah nak masuk UDP tapi tak masuk lagi. Dah tahu nak masuk sekolah sains alba tapi tak boleh masuk lagi. So kat situ kamu dah boleh belajar kat rumah sikit-sikit lah. Belajar macam mana. Kita dah tahu dah nak masuk. Dah dapat dah sebenarnya. Dulu orang kadang-kadang baru nak dapat. Esok terus dapat. Esok terus masuk. Ni kamu dah dapat tapi lambat lagi nak masuk. So kamu kena start lah. Macam mana nak jaga diri sendiri. Boleh layan diri. Boleh bawa diri semua. So kena macam ni. Semalam ada orang tanya tu. Orang tanya kalau bangun lewat tu macam mana. Orang dah pergi kelas tapi dia lambat. Tapi kat sini, waktu dia duduk ramai-ramai. Bila ramai-ramai semua akan. Kadang-kadang pagi tu ada kawan akan tolong kejutkan lah. Seorang bangun, yang lain semua akan bangun juga. Sebab apa? Ada kawan akan tolong kejutkan. Sebab kamu bergerak dalam kumpulan. Sebab subuh wajib. So subuh ke surau tu nanti. So ramai-ramai akan turun ke surau. Dan kita ada pengawas yang risau. Ada abang-abang pengawas, dia akan jaga kamu lah. So pastikan kamu ikut rutin harian tu dengan elok, tak ada masalah. Bukannya pengawas nak cari denda, cari salah kamu ya. Okey. So apa masalah, kita ada pengawas. Ramai 70 orang pengawas nanti. Okey. So kamu, macam mana nak kawan bersih? Kadang-kadang asyik kat rumah, asyik nak bergaduh ya. Pandai baran ya. Kat sini tak boleh lah. So sebab kita hidup ramai kan. Tu nanti bila bergaduhan susah pula. Okay. So kamu dah boleh kawal lah sikit. Benda-benda yang kecil-kecil remeh-temeh, kamu boleh tenangkan diri sendiri. Kalau ada masalah besar, kamu boleh jumpa dengan warden-warden. Okay. Sebab kamu nak jumpa parent pun susah, bawa warden dulu dalam masalah. Sebab tu kamu ada kemahiran tu.
kemahiran bersosial, berkawan, ada kawan tak ada masalah sangat. Okey. So sebelum masuk nanti tak ada masalah, cikgu kami pun dah sedia lah. Dengan SOP pun semua kami dah sedia dah. Dengan buat penjarakan 1 meter pun semua, surau kadang-kadang kita dah kat surau pun ada penjarakan. Surau buat sekarang lelaki sajalah. Okey, perempuan kita buat surau sementara dekat sekolah, dekat Aspuri. Okey, so berjemaah jugalah. Cuma perempuan dia kena bergilir sebab tempat dia kecil. Lelaki masih lagi kat surau lah. Kalau kamu dah datang sini nanti, dia ada masalah lepas 10 hari, kita boleh pergi masuk surau lah nanti. Okey, kat sini pun cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu di samping tu dibantu oleh sini-sini lama dulu. Dia orang nak buat dah penjarakan dengan poster-poster tentang SOP. Macam mana kita nak ikut ni. Okey. Okey. Yang ni sama juga. Hand sanitizer pun semua macam kelas kan, dekat kelas semua kita dah ada, setiap kelas dia akan ada hand sanitizer macam sekolah kamu lama lah, ni sama je macam sekolah lama kamu. Okey, sebab sebelum ni pun sama juga, kita pun duduk sekolah juga, so cara dia tu sama lah, kita lajukan sikit lah. Okey, tu lain alat pengimbas tu sama juga, cuma pagi tu, so pagi nanti sorry ni alat pengimbas suruh ni, so kita akan ambil pagi-pagi. Kamu turun benda sama nanti, turun benda sama, kita akan ambil suhu lah. Okey, so tak ada masalah sangat. Okey, next. Sama juga ni, tindakan umum murid masuk ke asrama nanti. So dia masuk asrama ni, jangan risau. Kita akan pastikan murid-murid yang benar-benar sihat saja akan kembali tu nanti. Dia ada saringan kesihatan. Kamu kena isi pula Google Form mengenai saringan kesihatan. Yang sihat-sihat boleh masuk. Yang ada kontak rapat dengan yang positif ke semua, kita tak benarkan masuk lagi lah. So ini suhu 37.5 tu. Okey Kita lajukan lagi. So pada saran nanti, sekarang ni taklimat ibu bapa siap dalam talian. Nanti insyaAllah kita akan bagi taklimat kita lagi lah. Okey, dekat nak masuk tu nanti tentang bayar yuran pun nanti saya akan tunjukkan lah. Buat masalah yuran saya akan terangkan sikit, tapi belum tepat lagi lah. So sebab yuran sekarang ni banyak dalam talian nanti. Okey, so yuran dalam talian. Yang lain apa-apa semua sama juga, nanti kita akan beritahu sekali lagi. Okey, pendaftaran murid tingkatan 1 nanti so ibu bapa nanti dia akan hantar anak drop off saja. Ini berlaku pada pelajar tingkatan 1 yang ambilan yang pertama itu. Terkejut dia orang nanti. So kita maklumkan awalan So kereta akan masuk ke Pondok Jaga, sampai asrama, turunkan anaknya. Barang-barang nanti sini akan ambil juga dan bergerak. Kereta dah bergerak dah. Tu mak pak tak ada nak buat. Tak ada nak turun. Okey. So tak ada nak turun. So masa itulah kamu kena salam cepat-cepat dalam kereta sebelum tu. Okey, nak cium ke, nak peluk ke sebelum tu. Sampai saja kat depan sekolah, sini akan ambil beg, bawa kamu naik asrama dah. Kereta terus bergerak. Okey, so anak-anak akan dibawa ke asrama untuk pendaftaran. So anak-anak saja. Okey, dan terus kita bagi kamar. Kebetulan saya boleh maklumkan, untuk dom lelaki ada 2 dom lagi kosong, dom perempuan pun ada 2 dom kosong. Dia ada 4 arah semua. Semua arah atas. So bila kamu masuk nanti, semua tingkatan 1 akan duduk di dom arah atas. Arah 4 tu nanti. Okey. Dan pelajar baru, sebab ada 2 lagi 2 kosong, kita akan letaklah 12. So ada 12 lelaki dom dari pula. Perempuan pun sama juga. So kita ada lagi 24 kosong untuk Aspuri, 24 lagi untuk Aspura. So tak ada masalah lah. Okey, katil baru, tilam pun ada. Bantal okey, sorry sebelum tu saya lupa nanti. Bantal tolong bawa sendirilah. Tilam kita sediakan, bantal bawa sendiri. Tak ada bantal kat rumah, kita bagi. Cuma bantal di sekolah ni hampir 10 tahun lah. Bila dah hampir 10 tahun, nak tunjuk pun segan lah. Okey, faham-faham lah. Kalau bantal kamu 10 tahun lah. Ni bantal-bantal pula, abang-abang pula yang guna, faham-faham lah. Okey, so saya ingatkan kalau boleh bantal bawa sendiri, yang lain tak ada masalah lah. So serahkan, masuklah kemas katil semua lah. Okey. Okey, saya terpaksa lajukan, tengok masa pun dah berapa banyak lagi ni. Okey, ni nanti tak apalah, saya akan bagi biar baca, tak pasal masalah.
Tak banyak. Okey, untuk bilik sakit so kadang bilik sakit tu nanti ataupun pengurusan pelajar sakit dah senang. Okey, so kita ada bilik sakit nanti. Bilik sakit biasa, sakit perut, terseliuh, sakit gigi kita ada. Kalau ada bergejala, kita dah sediakan tempat lah, dom-dom untuk bergejala. Contohnya dia, kita tahu lagi tapi dia ada gejala. Demam, batuk, sesama apa semua tu kan. Walaupun sekarang ni kita tahu ada yang tak bergejala, tu yang risau tu. Okey, so kita ada bilik khas, sakit khas pula. So kalau kita ada kontak rapat apa, yang ni kalau dah berada kat sekolah dah berada kat sekolah kita sediakan. So bilik sakit khas ni dia duduk dekat quarters lah, ada quarters, sudah jauh pada orang lain. So apa-apa dia akan asingkan, nanti pusat kesihatan akan mai check ke, kalau betul, terus bawa hospital lah. Tak masalah. So kita sediakan tempat. Dan untuk maklumat semua 3 kali ke hospital Satu, ni hebat. Kadang-kadang kita kat rumah kita tak tahu. Hari ni sakit, mungkin 3 hari lagi baru pergi klinik. Dekat sekolah dia lain. Dekat sekolah kita akan hantar pagi untuk sakit biasa, sakit kritikal demam panas, katakan 38 darjah Celsius. Kena hantar pagi. Sakit perut memulas. Okey, so kita akan hantar pagi. Okey, lebih kurang pukul 8 hingga pukul 9 pagi lah. Tu kena daftar melalui guru bertugas. Tengah hari, sakit biasa, demam, batuk, sesama, demam biasa ataupun ni kalau yang jenis sakit-sakit biasa ataupun kadang-kadang ada dia nak cabut gigi kadang-kadang. So kita pergi lepas kelas lah. So lepas kelas pukul 3 petang. Dah makan tengah hari semua makan, baru kita pergi. Satu lagi special case pula malam. So malam pun kita akan hantar juga, wajan akan hantar kalau berlaku kes-kes kecemasan. Main bola patah kaki katakan. Okey, disengat tebuan, tiba-tiba kena sengat tebuan. So kita akan bawa tu okey. Pendarahan, tidur atas katil double decker tak mau tidur. Okey, jatuh kepala berdarah pula. So kita akan bawa segera malam tu juga. Dia ada 3 kali. Jangan risau pula. Lagi parent pula risau pula. Kita tak bawa ke apa-apa. So kita ada masa-masa dia lah. Okey. Yang ini pemeriksaan biasanya. Okey, saya lanjutkan sikit lah. Kita pergi ke benda yang penting sikit. Ini juga saya lebih penting sikit tentang yuran makan, yuran PIBG dan juga koperasi lah. Walaupun yang ni bukan yang tertinggi ni bukan yang tertinggi Jadi kami masih lagi mesyuarat pengurusan secara online. So dia lain sikit lah. Tak berapa nak seronok lagi lah. So mesyuarat online ni. Nanti kita akan depan juga nanti. Yang pertama dia ada 3. Yuran makan asrama, yuran PIBG dan juga yuran koperasi. Okey. 3 yuran ni Yang lain kamu nak bagi minta kat mak ke yuran makan dekat kantin ke, tu lain lah. Okey. Ni yang ni kena bayar kat sekolah lah. Yang pertama yuran makan di asrama. Ni yang lama punya bukan lagi so saya tunjuk untuk jumlah pendapatan ibu bapa menjaga 5,000 ke atas dan juga 5,000 ke bawah. Tadi 5,000 dan ke atas. Ni 5,000 ke bawah lah. So kadar yuran dia untuk yang ni RM3 sehari. Yang ni RM1 sehari. Katakan gaji dia RM3,000, dia kena bayar makan RM1 sehari. Ini untuk pelajar Form 1 yang main hari tu. Dia ada 181 hari. Sekarang ni rasanya dah tinggal 100. Tak tahulah. Kita tak kira lagi sebab tak tahulah. Mungkin pukul 12. Kita tahu bulan 12 ke sambung tak ada cuti ke. So kita akan bergantung nanti lah. Katakan sekarang ni katakan 100. So kamu kena bayar RM100 lah. Pelajar lama dulu dia bayar 181. Kamu mungkin 100. Mungkin Jangan tiba-tiba orang dah back in saya pula. Okey, yang ni bila dia RM100, so yang ni bukan bayar kalikan dengan 3 lah, 300. Okey, yuran makan sama. So yuran makan sama, belum kita decide lagi. Tapi anggaran dia lebih kurang macam tu. Yang kedua, yuran PIBG. Ni yuran PIBG Nampak? Dia lain beza. Kita satu, lelaki lebih kurang 275. Kita 5, lelaki 685. Kalau perempuan RM705. Okey. So kita tengok yang Form 1. Boleh besarkan sikit. Yang ni pun kita tak tahu juga. Bukan tak tahu apa. Saya belum jumpa dengan mengetua lagi bincang dengan pasal yuran PIBG sebab dia melibatkan PIBG. So mesyuarat PIBG juga.
Nak minta mungkin kita katakan sebab masuk lambat sikit ke, kita kurangkan sikit, kita bergantung tu lah. Buat masa sekarang, kalau form 1 yang masuk dah lelaki 275, perempuan 295. Okay, next koperasi. Saya tunjuk 2, 3, 4, 5 tu. Sebab apa? Kalau 2, 3, 4, 5 murah saja. Berapa ringgit ni? RM93. Itu sebab ada dobi. So kalau kita ada dobi so bila ada dobi dia RM70 ya. So bayangkan kita ada satu lelaki kita ada 20 mesin dobi, perempuan pun ada 20, pelajar boleh guna sepanjang masa lah. So masuk ya waktu-waktu tentulah sepanjang masa pun. So dia boleh basuh baju sendiri. Okay. So total 93. Tapi kalau form 1 yang barunya, tengok. 93 tadi. Tapi kalau yang form 1, beza dia kalau lelaki sampai 500. Perempuan 495. Okay. Saya tak boleh besarkan ni. Nak besar pun, okay, boleh besarkan. Zoom sikit. Besarkan macam tu lah. Besar sangat nak. Okay. Contoh. Dah lari dah. Okay. Kecilkan sikit. Sebab saya jarang guna ini. Dah hilang lah. Okay. Contoh kat sini. Tadi undo. Tekan undo. Ctrl Z. Okay. Okay. Yuran macam dua-dua. Yang lain mahalnya sebab ni lah. Nanti kita tengah sebab apa ni. Dia ada kain baju batik. Kain baju batik saja RM70. Mana-mana kamu masuk sekolah-sekolah lain pun kamu akan kena pakai baju batik sekolah tu. Okay, so RM70. Kalau yang lelaki tak ada masalah. Baju batik dia siap dah. Perempuan dapat kain RM70. Tu belum campur upah buat lah. RM70. Baju rumah sukan RM35. Okay. Kain sampin. So kain sampin nanti kita tunjuk macam mana kain sampin tu. RM48, RM58. So dia mahal sikit. Sebab tu yang awal-awal form 1 dia mahal. Tapi bila naik 2, 3 jangan risau. Dia jadi murah dah RM93. Sebab kamu benda baru cadar nak kena beli, track sekolah, cadar rumah. Maksudnya cadar sekolah dia kamu akan dapat satu. Cadar rumah. Setiap orang dia akan dapat rumah masing-masing. So rumahnya maksudnya rumah biru, hijau, merah, kuning. Rumah tu lah. Okay. Dobi RM70. Dobi mungkin kamu nanti, bila saya bincang dengan betul nanti, Dobi kita akan kurangkan sikit lah. Sebab kamu mungkin masuk bila tak tahu. Mungkin boleh 8. Mungkin boleh 9. Kalau tak masuk langsung tahun ni, tak payah bayar Dobi lah. Okay. Contoh dia macam tu. So yang ni tentang koperasi. Okay. Koperasi. Yang lain kamu akan bila minta lah. So siapa yang dapat B40 tu, yang jadi B40 tu dia boleh minta lah beasiswa kecil, BKP, projek khas. So dia akan kita akan semak balik. Okay. So nanti kamu masuk kita akan semak. Pelajar yang sesuai tak dapat beasiswa kecil. Buat masa sekarang ni untuk sekolah sains bola batas kita ada dua ni lah, beasiswa kecil persekutuan dan juga projek khas. Okay. Projek khas tiap-tiap tahun dia kena minta. Next kita 2 dia minta lain. Dia 3 dia minta lain. Kalau beasiswa kecil, BKP ni dia akan dapat sampai kita 5 lah. Itu je. Okay. Hal lain pun kamu boleh tengok lah. Ada dapat yayasan daripada yayasan lain kan. Okay. Ini kena faham betul lah. Kalau ada parent kat itu kena faham betul. Semua pembayaran yuran adalah secara atas talian melalui guru kelas masing-masing. Nanti letak guru kelas masing-masing. Dalam telegram guru kelas nanti. Sudah ada telegram. Pembayaran yuran boleh mula dilakukan semasa tarikh pendaftaran bersemuka. Okey, bila nak bayar ni? Masa bersemuka tu nanti. Berapa bayaran dia? Nanti bayaran nanti kita akan bagi tahu kemudian setelah kami berbincang, tengok tarikh berapa hari persekolahan semua balik, kita akan maklumkan. Yang tadi anggaran, saya beritahu anggaran pelajar form 1 yang lama yang kena bayar. Okey, so yang baru mungkin merasa dia akan jadi lain. Semua dokumen yang diperlukan hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul besar A4. William Essay tidak perlu disertakan bersama dan diserahkan kepada bahagian pendaftaran ketika pendaftaran murid. Okey, so yang ni masa ni nanti. Pembayaran tu nanti
So dalam grup Telegram tu nanti kita ada Cikgu Amira tadi Cikgu Amira alhamdulillah yang teruk saya tadi tu. Ya, ada. Cikgu Amira akan maklumkan macam mana pembayaran dia akan buat secara detail menggunakan dia ada satu link tu waris SMS KB macam mana nak bayar online mah. Cikgu Amira akan ajarlah macam mana. So Cikgu Amira tak ada masalah. Dia beritahu pukul 3 pagi pun dia balas juga. So terima kasih Cikgu Amira ni. Okey. Berikutnya, ni pun sama juga. Nanti kita akan hantar juga pada dalam grup Telegram juga. Barang-barang yang kena bawa. Memang kita dapat bila buka tentang kemasukan penawaran tu, dia ada barang-barang yang kena bawa lah. Tapi dia kadang tak sama dengan sekolah lain. Dia ada perubahan sikit. Yang tu untuk semua SPP. So yang ni kena bawa barang-barang yang kita kena bawa lah. Okay. Yang pertama, Al-Quran, Yasin. Sebab kita akan baca Al-Quran dulu. Sebab pelajar semuanya akan berjemaah. Lepas jemaah antara maghrib dengan isyak tu kan dia ada bacaan Yasin Al-Quran. Okey. So Al-Quran kita sebenarnya kita ada beli Al-Quran baru juga. Tapi untuk semua kalau pelajar yang form 1 seeloknya bawa sendirilah. Okey. Next. Sejadah. Sebab sekarang ni pandemik sejadah kena bawa lah. So sejadah pun kena bawa sendiri. Sebab kita kat luar pun mayang pun kat masjid kena bawa sejadah. Pakaian solat. Biasa sebut pakaian solat macam-macam lah. Okey. Plakat, baju Melayu semua. Buku pelajaran. So buku pelajaran yang tadi Cikgu Mani dah beritahu So sebenarnya kalau Zul Utara ni buku tak payah pulangkan balik sebenarnya. Buku tak payah pulang. Buku tu kamu dibawa sebab Zul Utara. Dia buku yang sama digunakan. Okey. So kalau sekolah lain minta juga kamu bagi juga mai sekolah ni tak ada buku. Lambat sikit lah dapat. Dia lambat sikit. Sebab kita akan cari dan berjumpa juga. Tapi dia makan masa. Sebab buku tu dah jadi hak kamu dalam. Patutnya sekolah lama tak diminta. Okey. So sekarang pun dah tak ada kemasukan pelajar-pelajar lain dah. Sebab sekolah lain kalau pindah sekolah lain pun dia bawa. Kecuali zon contohnya zon tengah. Dia ada seorang pelajar zon tengah. Sebab dia buku dia tak sama dengan zon utara. Okey. So dia kena pulang balik lah. So tak adalah Cikgu Mani, Megalai, Cikgu bagian SPPT tu nak kena cari balik. Pakaian prep, nanti kita akan terangkan pakaian prep dalam bentuk bergambar tu. T-shirt, track shoe, cadar, backdrop, toiletries, sabun. Yang ni tak adalah sedetail sangat. Saya akan bagi link dia nanti, jangan risau. Boleh check semua. Makanan, okay, makanan besok makanan. Mana ada ni? Makanan. Hilang dah. Okay, makanan, biskut, roti. Bawah tu. Bila sebut makanan banyak yang nak buat Maggi. Mai sini Maggi kita rampas. So Maggi benda-benda yang tak sesuai tak untuk pelajar-pelajar untuk yang masih lagi nak belajar ni tak sesuai Maggi lah. So bila Maggi ni macam-macam tengah malam ke 2-3 pagi makan benda tak siap ada dalam tengah hari tak makan nasi sebab nak makan Maggi dia tahu ada Maggi kan dia tak makan nasi. Petang kadang tak makan sanggup tidur sebab apa dia tahu kalau dia tak makan pelajar tak makan petang pun dia boleh makan Maggi. So dia jadi habit pula nanti dekat universiti tu dia punya pasal lah. Okey. Tu kita tak jaga lah. Kat sini kalau boleh, bila kita kat sini tak bayar, bila dia keluar masuk ni, insyaAllah dia akan ikut juga. Okay, soal lain, biasalah ubat-ubatan. Ubat ni maksudnya ubat-ubat biasa lah. Contohnya dia ada, janganlah kalau dia ada penyakit-penyakit lain kan. Dia buat ubat dia lah. Tak perlulah kamu nak buat pen ubat yang kamu tak sakit tu. Okay, risau juga. Tak lain sebab kita ada 3 kali bawa ke hospital tu. Padlock kena bawa lah. Ada saya akan bagi nantilah. Kalau kita banyak sangat tak cukup masa ada nanti. Pasal ada benda lain lagi. Okey, contoh lain saya akan tunjukkan sikit. Ini menu masakan Kementerian Pendidikan Malaysia. Bila nak masuk mak pak risaulah makan apa kat sini ni. So jangan risau, sekarang ni dah menu baru. Dia tak macam mak pak kita dulu. Saya dulu pun sekolah asrama. Makan ikan jaket lah. Okey, cikgu-cikgu yang bersama saya pun zaman lama tu, cikgu-cikgu lama tu. Okey, Cikgu Miro, Cikgu Din, Cikgu Syarif. Mereka pun sama juga makan benda yang kurang. Tapi kamu kalau tengok sini boy. Dia ikut nasi ayam, nasi biryani, nasi goreng. Macam-macam. Nasi goreng cendawan, nasi goreng Cina. Ni saya bagi tunjuk kamu. Takut risau pula tentang makanan. Nasi impit, nasi jagung. Contoh pelajar dia tak makan apa lagi. Tak makan ayam. Rugilah tak makan ayam. Tengok hari-hari ada ayam nanti. Okey. So kita akan gantikan makan lain lah. Tak ganti.
Okey, so ayam pun macam-macam jenis pula ayam. Ayam goreng, goreng berempah, masak merah, masak sambal, masak halia, masak kicap, masak kurma, masak lemak cili api. Oh, ayam tanduri tu, macam-macam jenis ayam. Tu pun banyak lagi tu. Okey, so ini contoh-contoh lah. Dan juga ada juga ikan kadang-kadang. Ikan pun sebab dia kalau makan ni, dia setiap 4 minggu dia akan tukar. Minggu ni, minggu depan dia akan makanan lain pula. Minggu ketiga, minggu keempat dia akan masuk minggu yang pertama balik. Dia ulang setiap 4 minggu tu. Okey. So dia akan benda-benda yang berbeza lah. So dia makan, contoh dia makan Contoh saya tunjuklah, kalau daging pun tengok. Daging black pepper, masak asam pedas, daging masak kecap. So daging macam-macam daging. Yang bestnya sekarang, budak tunggu sekarang ni. Dia ada masakan barat, western food. Pagi ada makaroni goreng, spaghetti goreng, spaghetti bolognese, sup cendawan berkrim, chicken chop dan sos lada hitam. Nampak ada chicken chop dan sos lada hitam. Fish and corn. Fish and corn. Okay. So contoh lah. Contoh saya ambil satu lah. So kita ambil satu. Contoh saya ambil satu. Yang ni. Kita ambil yang ni. Contoh saya ambil hari Selasa. Saya ambil satu je lah, hari Selasa. Sebut setiap hari nanti tak cukup masa, sekarang pun dah 3.52. Nasi goreng. Contoh pagi kita makan nasi goreng. Minuman bermata. Sebut pokok lah. Pokok kan dia bagi Wiko. Okey. Tengah hari. Nasi putih. Nasi putih nak ambil berapa banyak tak apa. Sup daging. So dia ada sup daging. Dalam sup daging pun kena ada pula. Tak cukup ni, penyedia sama marah dia nanti. Tak cukup. Dia kena ada daging, kentang, lobak merah, daun sup. Bersama dengan udang goreng berempah. Udang goreng berempah. Cuba kamu cek tengok udang goreng berempah. 20 gram. Buat banyak mana? Sudah ada 20 gram. Kadang lebih lagi. Okey. Dia bersama dengan betik dan juga ayam kosong. Okey. Biasa makan, kalau makan biasanya dengan ayam kosong lah. Kalau menu berat ni. Okey. Cucur ikan bilis. Nampak? Petang. Minum petang. Cucur ikan bilis ni minum petang ni lebih kurang pukul 4.30 lah. Okey. Cucur ikan bilis. Minuman petang. Makan malam. Lebih kurang pukul 6.30 sampai 7 suku. Nasi putih. Ikan tenggiri masak lemak cili. Api. Okey. Ikan tenggiri yang orang bergaduh baru ni. Orang tenggiri mana ni? Orang Johor makan laksa ikan tenggiri. Yang tu. Okey. Kacang muncis goreng. Jambu batu. So dia sedap lah tu. Okey. So malam pula. Nak tidur pula malam. 10.30. Sekarang ni saya dah awalkan lagi. Pukul 10. Dah ada 8 benjo. Ayak soya. Ayak soya pun dapat 1 kotak. Dapat sekotak lagi. Okey. Tak minum boleh simpan. So dia banyak macam-macam lah. Okey. So contoh-contoh dia. Tentang makanan pun macam-macam. Dia ada 181 muka surat banyak. Okey. Tentang makanan. Next, etika pemakaian. Last. Okey, etika pemakaian. Yang ada saya dah ni lah. Okey, tunggu sekejap. Beri rehat sekejap. Okey. Ini etika pemakaian. Tengok macam mana pakaian dekat sekolah kita nanti. So yang pertama ni lah. Ini pengawas lah. InsyaAllah lah kamu kita 1, nanti kita 2, 3, 4 ramai akan lantik jadi pengawas lah. Sebab pengawas yang duduk penaman ada 70 orang. Okey. So insyaAllah kamu salah seorang daripada yang nanti. Perempuan tak jadi pengawas lagi lah. So dia baju biru tu, nampak baju biru. Blazer cantik. Sebab ni abang kita ni. Ketua pengawas tahun ni lah. Saudara Jazlan. Berjaya leher dia lain sikit dari leher dia. Lencana, tenang, blazer, tali pinggang, selek dan juga berkasut kulit token hitam. Ini Idina. Dia penolong ketua pengawas kita sekarang ni. Okey, sekarang ni lah. Tudung biru, cantik. Dan kita ni pusat sumber pengawas pusat sumber. Tu dia krim sikit. Tali leher. Ni tali rasmi sekolah lah. Yang ni. Lajukan sikit sebab tak beri tank kamu sebab kamu tak jadi lagi PPS. Okey, ni yang perempuan lah kalau perempuan. Ini PRS. Yang Cikgu Din ni. Pembimbing rakan sebaya ni.
Okey. Tu tali leher. Ni baju warna purple sikit. Okey, nampak tali leher dia lain sikit. Okay, purple. Apa-apa hal dia blazer smart. Okey, kasut. Kasut apa-apa hal, kasut kulit hitam kasut hitam. Okay, ini perempuan punya. Brigade Bersari. Ni yang cikgu ambil dulu jaga ni. Smart. Akif namanya. Akif ni. Okey, so dia ada vest, dia beza sikit Vest dan kemeja sekolah putih. Saya tak nak salah. M-Tech semua, mak M-Tech dia orang ni sama. Okey, smart. Yang ni, ni Fasha ni sama juga yang perempuan lah. Tadi yang lelaki ni perempuan. Okey. Next, Badar. Badar kerohanian sekolah ni. Okey. Yang menjaga surau tu. Okey, saudara apa ni. Okey, so tali leher. Ahmad Firdaus. Ahmad Firdaus, ya. Ahmad Firdaus. Kemeja kelabu, rencana dan tanda nama. Okey, sama juga. Cuma baju dia kelabu sikit lah. So yang ni yang perempuan. Ni yang kamu nak kena pakai tu nanti. Pelajar lelaki biasa. Sebab tali leher, insyaAllah sekolah akan bagi, tak ada masalah M-Tech semua tu. M-Tech kamu kena buat sendiri Kalau boleh kamu. Kalau boleh sekarang ni kan M-Tech kamu buat M-Tech contoh pergi kata pelajar sekolah. Okey, nanti biasalah. Nanti pegawai kerajaan pun macam tu juga. Okey, hitam, putih. Okey sudah tie, lain baju putih, seluar hijau lah. Baju putih, seluar hijau. Kalau boleh sebab kamu form 1 lagi, tak perlu beli yang berjenama. Ada yang jenama. Beli baju putih, jenama mahalnya. Harga selai dah RM100. Seluar pun jenama juga, tak perlulah. Beli yang biasa saja. Okey, sebab apa? Sebab kamu bukan berlaku kecurian Kamu belum benar-benar mahir duduk di asrama lagi. Nak basuh baju pun tak reti lagi. Okey. Kadang-kadang dia simpan dalam badi, letak rendam baju 3 hari. Ada yang seminggu. Buayak juga. Okey, buayak angkat-angkat baju dah tak dia pakai dah, busuk dah. So membazir. Okey. Lepas tu bagi tahu parent, hilang. Seluar, kadang-kadang seluar letak di ampaian. Tak pernah. So tak pernah So ingatkan ada parent ada kat sini Saya ingatkan sekali lagi untuk masalah dengan pelajar baru ni Baju-baju yang pertama sekali dia tak pandai menggunakan mesin Dobby tu. So Dobby sabun tak tahu nak letak. So ajaklah. Cara nak basuh baju sekarang ni, so dalam minggu ni tak suruh anak basuh baju. Satu family tu. Bukan basuh baju saja Lepas basuh ajak ampai juga. Tengok lepas ampai dia angkat tak? Biar dia angkat berapa hari dia angkat. So sama juga kat sekolah ni kadang-kadang 5 hari baru dia angkat. Okey. Bila dia nak angkat baju ada 10 lai tinggal 5 lai. 5 lagi angin dah bawa. Okey. Ataupun jatuh ke bawah, hujan pula jatuh ke bawah. So dia nampak benda dia rosak dia perbuang So budak ni dia banyak yang buang. Nanti kalau ada gambar sebenarnya ada gambar saya tak tunjukkan lagi lah. Gambar-gambar baju yang kita longgokkan tapi pelajar tak ambil. Okey. So kita ada satu bakul tapi pelajar tak ambil. Sebab apa tak tahu. Baju dah jatuh tapi dia pun tak ambil. Okey. Ni pelajar perempuan ni biasalah. Kamu kalau dalam sekolah lama pun macam ni juga. So pakai baju itulah tak ada masalah. Okey. Tudung. Baju kain. Okey. Hari Selasa dia lain sikit lah. So hari Selasa nampak dia orang pakai. Hari Senin dia pakai blazer lah. So hari Selasa dia pakai lain sikit lah. Okay. Taklah panas sangat. So hari Selasa, PPM hari Selasa ni dia pun buka blazer je sebenarnya. Okay. Yang ni PRS Badar. Okay. Ni yang biasalah baju biasa hari Selasa Hari Selasa pakai sama dengan hari Senin lah. Okay. Hari Rabu untuk mana-mana untuk pelajar tingkat 1 ambilan ni kita ada 4 saja. Kita ada KRS, yang ni KRS So pelajar yang memang dah KRS kita akan serapkan uniform KRS lah. So kamu dah ada baju tu dah. Nak beli baju lain pula mahal lah. Baju KRS pun mahal, 100 lebih. Okay. So bawa yang tu je lah. Okay. So di hari Selasa kita akan pakai baju uniform. So yang KRS pakai KRS lengkap. So yang perempuan pun KRS pakai lengkap. So kita lengkap kita yang ni Ada yang sekolah dia pakai t-shirt lah. So kita tak, kita baju nombor apa ni? Nombor 4 katanya ni. Okey. So ini KRS.
kita ada kadet polis. So kalau sekolah luar dia ada kadet polis, bawa yang kadet polis punya. Tak ada masalah. Ni lelaki lah, lengkap. Kadet polis dia. Dia tak ada shirt lah. Ni perempuan dia, sama juga. Okay. Kita ada pandu puteri. So pandu puteri, perempuan saja. So kalau ada yang lelaki pandu puteri, dia tak terima lah. Perempuan saja pandu puteri. Okay. So dia bawa lah. Dan baju putih dia ada dua lah. Baju putih ranger sama juga baju dia. Tak ada masalah. Okay. Dan satu lagi adalah pengakap. Pengakap lelaki saja. So mengakap lelaki saja. So siapa yang mengakap perempuan ataupun unit uniform lain, bila mai sini kita akan bagi unit uniform lain. So kita akan bagi masa kamu untuk beli baju pula. Okay. Yang dah ada unit uniform dia boleh bawa, iaitu mengakap lelaki, pandu puteri perempuan dan satu lagi KRS dan juga polis lah. KRS polis dia lelaki perempuan ya. Itu saja. Sebab kita pelajar tak ramai. Sudah. Kamis 2 je baju. Ni baju batik ni. Untuk lelaki baju batik, kamu akan dapat baju batik ni lah. Yang bayar RM70 tu. Okay. Tu baju batik. Hari Kamis. Perempuan, kamu akan dapat kain. So buat macam ni. Jamak penuh dia macam ni. Okay. So ini penuh dia. Kain batik sekolah susun tepi. Kasut kulit dan stoking hitam. Apa-apa kasut kulit stoking hitam lah. Baju kurung batik sekolah. Itu macam tu. Okay, so ini adalah hari Jumaat. Hari Jumaat untuk pengawas. Pelajar lelaki pengawas. Pelajar perempuan pengawas. Ini untuk selain pada mengawal lah. Masuk pelajar tingkatan 1. Bila masuk sini, kamu kena bawa baju Melayu putih. Baju Melayu putih. Kasut tak ada masalah lah. Hitam lah. Baju Melayu putih. Dan juga sampin akan diberi. Buat masa ni ingat betul. Kita sebab kamu dah masuk lewat koperasi kekurangan sampin. Maksudnya tak sempat nak sediakan tahun ni lah. So bila kamu bawa, kalau boleh, kamu bawa sampin yang kamu ada kat rumah lah. So saya benarkan nanti kamu bawa baju Melayu putih dan juga sampin lain selain pada sampin ni lah. Sampin ni tunggu akan diberi nanti. Tak ada juga sampin. Tak payah beri dah, tak apa. Kita bagi pakai kain pelekat. Untuk tingkatan 1 ya. Dibenarkanlah pakai kain pelekat. Maksudnya bukan pakai kain pelekat semua. Kain pelekat sebagai sampin lah. Okay. Sebab kita nak tunggu koperasi bagi. Kemungkinan tahun ni tak sempat. Okay. Sebab tak tahu bila nak buka lagi. Tahun ni kita telefon kilang tu pun tutup. Okay. So pakai baju Melayu dan juga bersampin lain. Sampin raya kamu lah. Dan yang perempuan, ni biasanya perempuan baju putih dan juga kain songket berjahit susun tepi. Okey Okey, sekali lagi, masa lebih tu, etika pemakaian menjaga jasmani. Ini jasmani lah. So sama juga t-shirt yang bikin apa, sebab t-shirt kamu dah banyak koperasi dan juga track. So akan ada lah. Tapi saya biar kamu bawa track shoot ni lebih sikit lah. Track shoot kalau biar kamu bawa lebih sikit yang berwarna gelap lah. Hitam ataupun blue black. Sebab t-shirt ni banyak kali digunakan nanti. Okay. So baju PJ sekolah ni kamu akan dapat nanti. T-shirt, track shoot mendapat juga. Cuma bawa lebih sikit lah. Okay, kasut. Kita gunakan pakai kasut hitam, token hitam. Kasut lebih kepada warna hitam tu. Okay. Kasut sport. Nak beli kasut pala, kasut canvas yang warna hitam pun tak ada masalah. Ini yang perempuan lah. Okay, yang perempuan. Tudung hitam, 2 lapis. Nampak Tudung hitam, 2 lapis. Nanti tanya lagi, 2 lapis ke selapis ke? Okay, prep malam. Prep malam dia ada tema-tema dia juga. So ada tema sikit. Contoh ni, dia ada malam tertentu kan. So yang malam Isnin katakan, dia ada, ni baju asrama. Baju asrama, apa-apa kena ada seluar slack. So seluar slack lebih sikit. 2 atau 3 lai. Seluar slack, warna hitam lah lebih. Okay. Next, kalau perempuan, sama juga. Seluar slack juga. Nampak? Apa seluar slack? Yang risau ni pun saya akan bagi kepada pelajar-pelajar dalam grup Telegram nanti. Biar kamu renung balik. Pelajar lelaki. Ini mungkin hari lain pula. Kita akan dapat, kamu akan dapat baju rumah sukan. Contoh ni ialah rumah warna hijau. Rumah hijau lah. So kita boleh pakai waktu malam juga lah. Tentang ni. Sama juga, ini rumah merah, Orion.
Rumah merah Orion, rumah kuning Phoenix, perempuan, rumah biru Delphinus. Biru Delphinus. Ini baju PJ tadi. Baju PJ pun pakai untuk flat juga. Baju PJ tadi. Ulang balik ni. Dan ada mana tertentu, apa bahan kamu buat lebih sikit sebab dia ada t-shirt bercollar. Bebas lah. Biasa kan t-shirt bercollar ni, maksudnya t-shirt ni kalau boleh dia kosong lah, t-shirt kosong. Plain kosong. Belang-belang pun tak ada masalah je kan. So saya tak nak ada yang bergambar lah. T-shirt collar, saya tak nak ada yang bergambar. Kerana ada gambar, macam-macam gambar tu. Okay. Sama juga perempuan. Perempuan tak ada collar pun tak apalah sebab dia pakai tudung. Pakai collar kan susah tak nampak tudung terangkat pula nanti. So dia tangan panjang. Dan baju Melayu tak ada masalah. Satu lagi baju kutau pun dibenarkan. Ni contohnya malam kita akan baju Melayu biasa kan. Baju kutau pun tak dibenarkan, tak ada masalah. Okey. Maksudnya perempuan ada baju kurung, pesak, pahang nampak tu baju kurung. Kita tak nak baju kebaya tak dibenarkan lah. So baju kebaya tak dibenarkan. Dan last sekali kamu hari Ahad pagi, prep pagi, pelajar-pelajar kena pakai sebat casual, sebat nampak, kemeja, kain leher, seluar selek, berkasut hitam. Okey. So, perempuan kita benarkan pakai tudung berfashion. Sebenarnya tudung ni pun tudung berfashion dan warna pun boleh warna lain-lain pun tak apa. Untuk hari Ahad pagi dia, warna merah ke, biru ke, hijau ke, hitam ke, purple ke, dibenarkan, dan juga blouse. Kalau tak nak pakai blouse, tak nak pakai, boleh pakai baju kurung, tak ada masalah. Okey. So slack berkasut kulit. Okey. So kat sini ni redah lah, redah saja dibenarkan pakai baju round neck lah, redah. Okey, smart pakai macam ni nampak berkasut. Okey. So berkasut. Perempuan macam ni. Okey, berkasut. Tangan panjang. Okey. Lain tudung hitam lah. Tudung hitam 2 lapis tak ada masalah masa redah. Okey. Okey, ini masa outing PPM. Lama belajar tak outing. Ataupun masa balik malam-malam kamu akan ada baju outing. Ataupun baju PPM. Ini baju PPM dah. Yang kamu akan dapat daripada koperasi tu nanti. Sama juga perempuan. Ini untuk itu je. Okey. Itu saja. Sekian saja daripada saya. Dan kita serahkan balik kepada Cikgu Syarif. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Nazri penolong kanan Dewan Murid PKM di atas taklimat lanjut berkaitan kehidupan di asrama lah. Jadi sebelum tu saya mohon kerjasama semualah anak-anak pelajar yang masih berada di dalam sistem pada petang ni untuk kita on camera sah. Kita nak ambil gambar petang ni. Boleh semua? Tak on kamera tak apa, waris pun tak apa, waris sekali pun tak apa. Kita pakat-pakat on kamera, arak-arak dalam keadaan berpakaian yang sesuai lah untuk kita bergambar seketika petang ni. Sekali dengan anak pun tak apa, seorang satu pun tak apa, duduk sekali pun tak apa, macam mana pun tak apa kata. Ada duduk tepi pantai, ada duduk di mana ni? Oi, jauh ni. Mana lagi yang lain? Minta kerjasama semua untuk kita on camera. Kita bagi tempoh seminit 2 untuk bersiap kot. Mungkin ada yang tidak bersesuaian pakai kat saya. Okey, tu. Terima kasih Cik Azharil. Puan Rosnani, Muhammad Junaidi. Ada lagi ke? Ada lagi ke? Cik Fazidah. Kalau boleh bagi ramai sikit, bagi penuh sikit skrin ni. Siti Tahirah. Adakah Siti Tahirah? Asyatun Nur. Siti Tahirah. Mak Nur. Irfan. Fakrul Razi. Rafizah Hanim. Man Kamar. Ahmad Ridwan. Ni ayah ni, Ahmad Ridwan. Okey, cukup lah Cikgu Mira. Cikgu Mira tolong ambil gambar kat nak. Okey, cukup.
Anak cikgu Syari meriah tu. Baby. Abah tengok konten. Ya, itu saya duk cari siapa punya suara tu tadi punya cikgu Syari. Saya apa kali dia post ni. Agak minta maaf gangguan sikit tu. Okey, semua kita sedia Satu, dua, tiga. Okey, saya lagi. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih semua atas kerjasama pada petang ni. Sebelum kita bersurai, ada soalan-soalan kau nak ditanya untuk PKM? Kita bagi 1-2 soalan kalau ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya Zul. Tadi di awal slide PKM ada pasal Google Form yang kita nak kena ambil. Jadi, link tu macam mana nak dapat? Google Form kita dalam Telegram checking intake tu. Lepas ni saya akan masukkan Saya boleh sebab saya masuk agak lewat dalam grup yang baru tu. Okey. Lepas ni saya akan masukkan sekali lagi. Kena kalau boleh isi minggu ni untuk kita nak dapatkan nombor telefon Itulah boleh insya-Allah. Untuk PDPR tu. Dan kita akan nak dalam PDM tu. Okey, terima kasih. Boleh sama-sama. Okay, ada lagi soalan? Ada soalan pada bahagian chat ni. ada soalan di bahagian chat tu? Ya. Bertanyakan tentang tudung labuh. Tudung labuh. Tudung Boleh labuh. pakai, tak boleh pakai. Ya, Syarif. Tudung labuh boleh pakai, tak boleh pakai. Ada saudara kita tanya ni. Dia dekat sebuah sign ni kita nak katakan tudung labuh sangat tu tak orang tak pakai lah. Takut nanti pakai nampak lain daripada orang lain pula. Sebenarnya kita pun saya tahu ada sekolah agama tu dia sampai ke bawah tu kan. Tu yang kita tak benarkan lah. Okay. Tapi nak kata kita tak benarkan pula nanti masalah sekolah juga. Okay. Takut anak-anak tu dia kawan. Dia main, dia pakai juga. Takut dia jadi lain daripada orang lain. Dia pun malu juga. Okay. Takut buat masalah dia pakai tudung yang biasa lah. Tapi kalau labuh sikit tak ada masalah lah. Kalau sekarang kan bukan labuh sikit tak ada masalah. Yang labuh terlalu labuh banyak lah. Okay. Takut dia yang sama ada lain daripada orang lain lah. Okay. Slot track mesti kosong atau yang ada line di tepi, dibenarkan atau tidak? Okey, yang pertama yang satu ini yang pertama kita akan bekalkan slot track sekolah untuk acara habis kita akan bagi slot track sekolah lah. Dia ada logo sekolah dan slot track sekolah pun kadang-kadang dia ada slide dah. Betul lah. Dia kadang dia ada satu garis kan. Macam Adidas kan dia ada 3 garis kan. Betul lah. Tapi untuk riadah ataupun kadang-kadang kita ada pelajar yang keluar daripada sekolah untuk wakil sekolah dia dalam permainan pun kita benarkan pakai slot track lah. Banyaknya slot track lebih kepada berwarna hitam lah ataupun blue black. Dan kalau ada 1-2 garis tak ada masalah lah. Jangan pensi berbunga ke apa memang tak benarkan lah. Okay, so dia kalau boleh kosong ataupun ada bergaris sikit lah tak ada masalah. Kalau nak dapat yang kosong pun dah susah sekarang ni. Okay. Yang kalau yang perempuan tu track dia mesti nampak longgang tu sikit. Jangan ikut dia punya badan tu. Okay. So, kalau dia nampak ikut badan mungkin tak benarkan. Lelaki pun kita tak benarkan. Okay, ada lagi? Daripada ni Sofirah. Pemilihan untuk pokok, untuk sukan, pilih macam mana ya? Cikgu dia boleh jawab ni. Pilih sendiri Apa cikgu dia senyum tu? atau ikut sekolah rendah? Cikgu Din boleh jawab, Cikgu Din? Saya nak menjawab sikit tentang pemilihan koko. Pemilihan koko kita akan buat pada hari Jumaat lah bersama PK Koko. Sebab sedikit nanti boleh tanya kepada PK Koko kita lah sebab
untuk pemilihan, kalau untuk kelab ataupun pakaian uniform, kita macam pengetua kata semalam lah, ikut kepada apa yang diambil di sekolah lama. Tapi kalau tak ada, kita akan letak di mana-mana tempat lah yang di sekolah Sains Sekolah Batas. Hari Jumaat ni kita akan buat pembahagian tu. Terima kasih. Okey, saudari yang bertanya harap menjawab soalan. Untuk makluman, hari Jumaat nanti insya-Allah kita jemput juga PK Koko untuk sama-sama dalam slot pada petang Jumaat tu. Kalau ikut petang tu slot bersama unit kaunseling, tapi kita jemput PK Koko sebagai salam perkenalan untuk semua anak-anak lah daripada PK Koko. Di situ nanti mungkin PK Koko boleh menjawab lah soalan tu. Seterusnya, Iris Arisha, baju kurung pesak kena warna gelap sahaja atau boleh pakai warna lain, Cikgu Nazri? Baju kurung pesak gelap saja atau warna cerah pun boleh, Cikgu Nazri? Hello, Cikgu Nazri? Oh, macam dah beku. Cikgu Nazri beku di situ pula. Siti Tahirah, Cikgu Nazri okey kah? Ada dah. Mai balik. Beku balik. Cikgu Nazri boleh rujuk dekat chat tepi tu boleh asalnya. Seterusnya, Siti Tahirah, maklumat tentang nilai bayaran yuran akan diberitahu kemudian. Terima kasih. Ya, akan diberitahu kemudian. Seperti mana yang dimaklumkan oleh pengetua semalam lah, pasal dia ada pengiraan. Bila pelajar masuk, berapa hari dia duduk di asrama, dia makan, apa semua tu ada pengiraan semula. Nanti akan dimaklumkan semula lah. Kelak akan maklum. Cikgu Nazri? Ya. Okey lah. Okey. Satu soalan lagi, Cikgu Nazri. Habis kita berapa? Berkaitan dengan baju kurung, warna gelap sahaja atau boleh warna lain? Baju kurung gambar ni kita boleh pakai yang Cikgu Nazri, apa ada gangguan audio, Cikgu Nazri? Cikgu Tak, Nazri saya- kena tutup salah satu. tadi line tak ada, jumpa handphone lah. Cikgu Nazri tutup salah satu. Tengok dengan laptop okey dah tu. Okey. Okey. Okey, so baju untuk perempuan kan, baju kurung ni, baju kurung perempuan kan. So kita benarkan untuk pakai baju macam-macam jenis baju, tak salah. Bukan jenis, corak lah. Bunga-bunga ke apa ke, warna macam-macam, tak salah. Kosong pun boleh. Macam saya tunjuk tadi ada pelajar tadi blue black kan. Dia ada bunga, tak salah. Satu pasal baju kurung ni banyak fashion ni. Bolehkah pakai baju kurung moden tanpa pesak tapi tak berfashion? Alamak, macam mana? Baju pun kita tak kenal, Cikgu Nazri kenal ya. Baju kurung ni yang biasa orang pakai tau. Tadi hari tu dalam yang pesak pun boleh, tak ada pesak pun boleh, dalam salah. Bersesuaian lah no. Bersesuaian lah. Jangan baju kebaya sekolah yang nampak badan tu semua tu kan. Tak ada dah salah. Baju kurung tu. Banyak soalan tapi ni. Kita akan hantar yang gambar etika pemakaian gambar tu nanti. Bila nampak tengok gambar tu. Senang. Kes dan perempuan ni dia macam-macam. Sebab tu hari Ahad pagi tu kita dah benarkan pelajar pakai blouse. Biar pelajar itu biasa pula. Kadang-kadang bila masuk dusi dia malu nak pakai. Pas tak nak pakai. So Ahad pagi kita benarkan lah. Yang lelaki pakai lagi kan. Meja tu lepas sepatu lah. Okey, Cikgu Nazri ada lagi kat tepi tu, Cikgu Nazri. Baju Nazri boleh tengok tak? berkola. Tak ada 3 soalan tu daripada Puan Fazidah. Puan Fazidah ada 3 soalan. Tak tempat nak gelik, tak nampak dah. Okey, yang macam Syarif. Ya. Selimut tak perlu dibawa dari rumah. Akan dibeli dari koperasi ke? Selimut tak perlu bawa ke? Ada daripada koperasi, beli di koperasi. Berapa bilangan bantai yang dibenarkan dibawa ke sekolah, Cikgu Nazri? Boleh bawa 2 biji? Satu cukup dah, satu cukup. Kalau Satu dua, lah. ramai kan bawa 2. Jadi banyak sangat nanti katil tu. Okey. Tapi kadang-kadang ada yang perempuan ni orang lama kan. Perempuan tu ada juga yang bawa 2 kadang nak perlu apa teddy bear semua. Tapi tak jadi masalah sebenarnya, tak ada masalah. Okey. So takutnya nanti semua bawa 2 nanti
jadi tempat untuk latihan mainan pula daripada kita nak dibalik sini. Jauh. Okey. Dia kalau boleh buat satu cukup lah madai. Kita standardkan lah, standard memang kita asrama mai pun satu je. Kita sebelum pelajar tinggalkan asrama, mereka ni perlu kemas, susun katil, kamar mereka dengan sebaik mungkin. Selalunya kita standardkan lah satu bantai je di atas tu. Cadar apa semua pun pakai yang sekolah punya. Satu lagi Cikgu Nazri, pada waktu rehat semasa persekolahan, pelajar perlu membeli makanan sendiri ke? Cikgu Jarif boleh jawab kot. Tak apa, Cikgu Nazri jawab. Cikgu Nazri dah. Waktu rehat, dia waktu makan dia pagi lah. Sarapan pagi breakfast pagi 6.30 sampai pukul 7 tu dah tu. Tengah hari pula kadang-kadang dia pukul 2 tu. Kadang ikut jadual dia pukul 2. Anak-anak kecil yang di kedai satu ni kan, nanti kedai satu nak tunggu sampai pukul 2 memang lapang lah. Okay. So kita kantin yang buka waktu pukul 10 tu hingga pukul 10 setengah jam tu kita penangkan anak-anak untuk beli di kantin lah. So kena beli kat kantin. Tapi macam sekolah baru lama dulu lah, COVID sekarang ni kan, makan dalam kelas. So kena ikut makan kelas. Yang tu kena beli sendiri. Kadang-kadang kantin tu kita buka sampai ke malam nanti ya. Kita akan buka sampai malam. Kadang-kadang lepas break malam ke 10 kita penangkan pelajar kalau tak makan kat dia orang makan, ada nak pergi makan dekat kantin pun kita buka juga. Okey. So tak ada masalah. Jadi itu maksudnya kena bawa duit lebih sikit lah. Tapi memadai lah kalau boleh satu hari tu RM5 yang mungkin. Okey, seminggu mungkin kita boleh bagi dalam RM30, RM35. Jangan lebih banyak-banyak sebab saya tahu parent banyak duduk dekat. Nanti bila dah habis pandemik COVID ni, tak ada masalah. Setiap minggu boleh melawat. Okey. Sekarang ni masalah lawatan tu masalah sikit lah sebab kalau masuk nanti kemungkinan masa nak balik tu tak tahu pula mungkin bulan 11 pula esok ni tu pada COVID tu nanti sebab kita tak ada waktu lawatan. Sekarang lawatan dengan balik malam diharamkan lah, maksudnya diharamkan dalam yang kata sebenar lah. Okay. Itu masuk COVID-nya boleh, yes, tak masalah. Okay. Okey, baju riadah perlu berkolar ke untuk lelaki? Baju riadah baju berkolar atau roundneck pun boleh pakai, Cikgu Nazri? So sebenarnya kalau riadah ni sebenarnya dia kena berkolar juga lah. So untuk yang form ni dia perlu putih, berkolar juga. Tapi buat masa sekarang sebab kita COVID sekarang ni, bila ada COVID ni aktiviti riadah cuma jogging sajalah. So cuma jogging dan juga kalau nak main badminton sajalah. Lain semua kita tak pernah kan. Okey. Tapi bawa baju yang tak berkolar pun tak ada masalah sebab bila dah saya esok beli riadah dia ada game-game yang tertentu. Yes, boleh pakai roundneck. Contohnya nanti dia akan ada rugby tu nanti dia akan so ada game-game yang tertentu tu yang boleh kita benarkan. Okey. Sebab sekarang ni jersey bola, jersey rugby apa semua jersey semua dah tak ada yang berkolar lagi. So dulu memang kita wajibkan berkolar je. Okay. Sekarang ni dah ikut peredaran zaman, kita benarkan jugalah roundneck sebab jersey semua roundneck. Okay. Cuma nanti aktiviti rendah petang-petang tu kalau boleh yang juga tu itu sesuai kesesuaian lah. Tapi kalau boleh bawa dua jenis baju lah, baju yang border tak apa, yang tak border tak apa. Sebab kadang-kadang ada yang peluang mewakili sekolah kan, dia keluar dari sekolah dia kena pakai baju yang berkolar. Okay. Dia kadang-kadang dia benarkan pakai baju yang berkolar, yang pakai baju badge ke apa ke ataupun pergi ke camping ke apa kan, itu dia baju berkolar. T-shirt, sebab baju t-shirt berkolar ni kadang-kadang dia boleh guna untuk macam prep malam juga. Prep malam dia. So maksud saya kat sini sebenarnya dua-dua dah boleh pakai lah sekarang ni. Okay kan? Okey, satu lagi, public phone guna kad ke shilling, Cikgu Nazri? Public phone mana cara baca? Test lagi. Okey. Public phone sekarang ni kita kat sekolah kita ada dua jenis, satu shilling, satu kad pun ada. Dan dua-dua boleh guna lah maksudnya. Nanti boleh dapatkan kad untuk public phone tu daripada kad Sabah tu nanti. Yang shilling, sediakan shilling secukupnya lah. Dan satu lagi untuk pelajar form 1 yang baru ni, sebab pandemik COVID kami dah sediakan banyak 6 buah handphone. Okay? 6 buah handphone maksudnya ada masa-masa terluang kita akan bagi pelajar gunakan handphone. Sebab apa? Sebab handphone ni kita boleh buat video call dengan bayaran cuma
handphone seminit lebih kurang gitu lah, seminit lebih kurang RM1 kot ataupun 5 minit RM1 tu lah RM1 tu dia orang boleh gunakan handphone nanti untuk buat video call. Lama tak jumpa parent, buat video call ataupun dia nak call pun tak salah. So dia ada handphone, ada handphone kidding, ada handphone guna kad. Dan bagi pun kad tu bukannya pelajar kena beli duit. Kad tu nanti parent yang kena bayar. Dari telefon parent tu penting. Parent yang akan bayar penting. Ada lagi? Okey, baik, asalnya itu saja kot soalan untuk petang ni. Asalnya macam tu. Kita pun dah melewati waktu yang kita jangkakan lah. Jadi saya rasa untuk pertemuan pada petang ini mungkin sampai di sini dahulu. Saya mengucapkan terima kasih lah kepada semua anak-anak pelajar, ibu bapa dan juga guru-guru yang turut serta pada petang ni. InsyaAllah kalau tidak ada apa-apa masalah, kita akan bertemu lagi untuk sesi yang seterusnya lah esok pada waktu yang sama lah, pukul 3 petang insyaAllah. Jadi yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Jadi saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertemu lagi untuk sesi yang seterusnya. Sekian, terima kasih.